Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sir. Sir ni rahsia. Pada menjauhkan sebahagian daripada hamba-Nya. Kita bagi tahulah dalam ilmu Allah ni, dia tahu dah siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, semua dia tahu. Bahkan dia yang rancang pun. Kita kena terimalah qada dan qadar. Tapi usaha tak boleh tinggal. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tak ada yang memberi petunjuk kepadanya. Kalau Allah dah pilih dah Firaun tu sesat, datanglah siapa pun dia tetap sesat juga. Tuhan hantar Nabi Musa, Nabi Harun dakwah kepada Firaun. Tapi Tuhan yang tentukan Firaun ni dia sesat. Tapi Tuhan hantar juga Nabi Musa dan Nabi Harun supaya usaha, supaya berusaha. Padahal Tuhan dah tahu dah, dia tetapkan dah Firaun tak akan beriman. Sama juga dengan Namrud. Tuhan tahu dah dia tak akan beriman sampai mati. Sampai orang ceritakan ada last kali dia kalah dengan nyamuk kan. Nyamuk masuk dalam telinga dia, nyamuk buat sarang apa semua. Beranak pinak dalam tu, dia mati. Sakit mati. Dia kalah dengan nyamuk kan. Sebab nak menghinakan dia tu. Tuhan tahu dah sampai dia mati Namrud ni dia tak akan beriman. Tapi Tuhan hantar juga Nabi Ibrahim. Tuhan tahu dah. Tak bolehlah kita kata Tuhan hantar Nabi Ibrahim tu sebab Tuhan tak tahu. Tuhan tak tahu rupanya Namrud ni dia mati beriman ke tak. Tu salah. Tuhan dah tahu dah. Dia mati dalam iman ke, mati dalam kekufuran ke, Tuhan dah tahu dah. Tapi Tuhan tetap hantar Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pun tak petikai. Yang petikai siapa dia? Iblis, Azazil dia petikai. Bila diciptakan Adam, Tuhan perintahkan, undang-undang Tuhan pada zaman itu mesti sujud kepada Adam. Iblis tak mau, dia pun tersingkirlah, dilaknat. Jadi Iblis menjawab, surah Al-A'raf ayat 14 hingga 16. Saya tak boleh nota tu. Berilah aku penangguhan waktu. Tuhan kata kamu ni kena laknat lah. Dia doa pada Tuhan, dia percaya Tuhan. Kita kata orang etis yang tak percaya Tuhan ni lagi teruk daripada Azazil. Azazil dia percaya Tuhan. Dia kata okey aku sekarang dah sesat dah, akan masuk neraka semua, dia tahu semua dah. Jadi bagi penangguhan sehingga hari mereka dibangkitkan. Masuk sampai hari kehancuran. Selagi belum hari kehancuran tu dia boleh nak sesatkanlah orang. Jadi jawab Tuhan, sesungguhnya kamu termasuk dalam kalangan yang diberi penangguhan. Maksudnya permintaan kamu diluluskan. Kamu termasuk dalam makhluk aku yang ditangguhkan. Jadi pada ayat ni ulama pun kaji, ada lagi makhluk lain yang ditangguhkan. Ada yang ditangguhkan. Jadi orang hurai macam-macam lah. Ada kata Nabi Idris, ada kata Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Isa, Dajjal, macam-macam lah huraian ni kan. Ada yang ditangguhkan. Sebab Tuhan tak kata dia seorang je ditangguhkan. Kita, engkau termasuk dalam kalangan yang ditangguhkan. Maksudnya ada lagi yang ditangguhkan. Kita tak tahu siapa ni. Tu Iblis menjawab macam mana? Oleh kerana engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan selalu menghalang mereka. Inilah anak cucu Adam, daripada jalanmu yang lurus. Jadi di sini Azazil ni dia pun ahli hakikat. Dia tahu dah yang menyesatkan dia Tuhan. Tuhan rancang sejak azali. Azazil ni ribuan tahun dia akan jadi orang soleh. Tapi lepas tu dia akan sesat. Iblis cakap, oleh kerana engkau yang menyesatkan aku. Dia tahu hakikat. Dia pun tahu. Jadi tak semestinya orang tu dia mahir hakikat, makrifat semua, dia selamat. Belum tentu lagi. Kadang-kadang kita orang biasa Tuhan pilih selamat masuk syurga. Tapi hak yang hebat, makrifat semua, dia pula masuk neraka dulu pula. Jadi tak tentu atas pilihan Tuhan. Sebab tu Tok Guru selalu cakap, kita ni masuk syurga bukan sebab amal kita, masuk sebab rahmat Allah. Rahmat Allah tu dia bahasa halus tu. Kalau bahasa kasar dia, sebab Tuhan pilih. Dia pilih sejak azali lah, siapa syurga, siapa neraka, dia dah pilih dah. Dia yang tentukan. Bahasa kasar dia. Tapi supaya kita ni tak sangka buruk, apa Tuhan pilih aku masuk neraka, kita tak sangka buruk, dia guna rahmat. Kita ni masuk syurga ni sebab atas rahmat Allah. Tu cerita Al-A'raf ayat 14 hingga 16. Jadi Iblis ni dia ahli hakikat, tapi dia tolak undang-undang Tuhan. Undang-undang Tuhan pada zaman tu,
kena sujud pada Adam, dia tak mau, menyebabkan dia dilaknat selama-lamanya lah tu. Ya. Jadi kalau kita ni ahli tasawuf peringkat tinggi, ahli sufi pun, kita tak mau terima undang-undang Tuhan, masalah. Sebab boleh jadi Azazil dia ni lebih makrifat daripada kita lagi. Sebab dia belajar lama, kita belajar baru beberapa tahunnya, dia belajar lama. Tapi dia tolak undang-undang Tuhan. Tengok kesan dia macam ni. Barang siapa merasa sangsi, siapa yang ragu-ragu bahawa Nabi Musa AS mendengar di dunia ini kalam yang tidak dengan suara dan huruf, maka tentulah ia menentang akan melihat di akhirat yang maujud, yakni Tuhan yang tidak dengan jisim dan warna. Nabi Musa ni gelaran dia kalimullah. Sebab apa? Dia ada dialog langsung dengan Tuhan. Tuhan ada, orang kata bahasa kampungnya, sembang terus dengan dia. Dan Tuhan bercakap dengan dia tu dengan kalam qadim, dengan yang tak bersuara, tak berhuruf tadi tu. Bukan melalui perantaraan malaikat, wahai Nabi Musa, kamu buatlah gini-gini, bukan. Dia datang dengan kata-kata yang tak ada bunyi, tak ada huruf tu. Sebab Nabi Musa ni dia cakap terus, Tuhan cakap terus dengan dia. Jadi yang tu kita percaya. Siapa tak percaya yang tu masalah. Sebab cerita tu dalam Quran, kita mesti percaya. Nabi Musa dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan kalam qadim dengan dia. Itu kita percaya. Samalah juga hari akhirat nanti kita percaya kita akan dapat melihat Tuhan. Siapa yang masuk syurga diberi nikmat yang paling tinggi. Nikmat syurga pun tak ada rasa apa-apa lah, iaitu memandang wajah Allah. Imam Ghazali dia selalu guna istilah memandang wajah Allah. Maksudnya kita tengok Tuhan, bila tengok Tuhan lagi lazat. Syurga ni makhluk, benda makhluk, tak ada apa-apa. Ni kita menyaksikan Tuhan sendiri, lagi lazat. Dan kita menyaksikan Tuhan tu dalam keadaan dia bukan jisim. Dia tak ada warna, tak ada rupa, tak ada bentuk, tak ada arah. Dia bukan kita tengok dia duduk di sana ke tak. Jadi kita yakin tak? Yang tu kita yakin. Di dalam syurga kita boleh melihat Allah. Kalau yang tu kita yakin, kita kena yakin jugalah cerita Nabi Musa tadi. Dia, Tuhan berkalam dengan dia, berkata-kata dengan dia dengan kata-kata yang tak menggunakan perantaraan udara, dengan kata-kata yang tak berbunyi, dengan kata-kata yang tak berhuruf. Sebab itulah Nabi Musa ni digelar kalimullah. Nabi-Nabi yang lain pun mungkin ada juga yang bercakap terus dengan Tuhan, tapi yang pastinya Nabi Muhammad lah, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia interaksi terus dengan Tuhan dengan kalam yang qadim. Jadi kita tak boleh nak gambar lah macam mana lazatnya tengok Tuhan. Sebab bila kita saksikan dia tu, bukan dengan warna, bukan dengan cerah, bukan dengan gelap, bukan dengan bentuk, bukan dengan arah, bukan dengan tempat, bukan ada rupa, bukan ada sempadan, tak ada. Syurga ni kita boleh nampak macam tu, boleh tengok kan. Sebab dia tu ada tempat. Ni yang lebih lazat daripada tu lagi. Tu kenikmatan tertinggi, memandang wajah Allah. Kita tengok sendiri zat Allah tu macam mana, memandang wajah Allah, kenikmatan tertinggi. Surah An-Nisa ayat 164. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan Allah telah berkalam dengan Nabi Musa secara langsung, secara terus menerus, dengan kalam qadim dia. Tak ada perantaraan malaikat. Jika dapatlah ia berfikir akan keadaan langit yang 7, keadaan syurga dan neraka yang tertulis pada selembar kertas yang kecil dan terhafal di dalam suatu batas yang halus daripada hati. Kita baca Quran ni dia cerita tentang langit yang 7, syurga, neraka. Lepas tu kita hafal ayat tu, kita pun percaya. Kerana itu tergambar pula dalam hati kita, agaknya langit ni luas macam ni lah. Dalam syurga ni keadaan indah macam ni lah. Kita gambarkan. Lembah neraka ni macam ni lah kot. Kita tergambar. Bahawa semuanya itu dapat terlihat di dalam batas biji mata hitam dan di dalam akal kita. Tanpa bertempat semua langit itu, bumi, syurga dan neraka di dalam mata hitam, hati dan kertas. Maka hendaklah ia berfikir dengan kalam itu yang dibaca dengan lisan, dihafal di dalam hati dan tertulis di dalam mushaf Quran,
tanpa bertempat zat kalam di dalamnya. Contoh macam ni lah, tak ringkas faham lah. Kita tergambar neraka. Di mana kita tergambar tu? Di mata kita dan juga di otak kita, di fikiran kita. Adakah zat neraka tu duduk di mata kita? Dia tak duduk situ. Kalau kita tergambar tu zat neraka tu duduk di mata kita tu, habis mata kita terbakar. Kalau kita tergambar di hati ke, di otak ke, di roh ke, di fikiran, di minda ke, kita tergambar neraka. Adakah zat neraka tu ada pada minda kita? Tak ada. Kalau zat tu ada kat situ, hancurlah kita. Minda kita hancurlah. Kuatnya neraka tu kan. Contoh dia macam tu lah.